10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar mengenai penyakit berjangkit. Sebelum kita pergi jauh, tahukah kamu semua apakah yang dimaksudkan dengan demam denggi yang tergolong dalam salah satu penyakit berjangkit? Baiklah murid-murid, seperti yang kita sedia maklum, demam denggi merupakan salah satu penyakit berjangkit yang berbahaya di negara kita. Apakah yang dimaksudkan dengan demam denggi? Demam denggi ialah sejenis penyakit bawaan nyamuk yang menjadi masalah utama kesihatan awam antarabangsa dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Demam denggi yang berbahaya ialah demam denggi berdarah. Ia merupakan punca utama kematian kanak-kanak di kebanyakan negara hari ini. Demam denggi dibawa oleh nyamuk Aedes kepada manusia melalui gigitannya. Sehingga kini, masih belum ada ubat atau penawar untuk mengubati penyakit ini. Sudahkah anda faham apa yang dimaksudkan dengan demam denggi? Jika anda masih kurang jelas, mari kita lihat video ini. Berikut merupakan paparan atau klip video mengenai gitaran nyamuk Aedes dan proses pembiakannya supaya anda semua dapat mengenali bagaimana proses nyamuk Aedes itu membiak dan menjadi sumber ancaman berbahaya kepada kita. Gitaran hidup nyamuk Aedes. Aedes berasal dari Afrika. Kini, nyamuk Aedes boleh dijumpai di seluruh dunia, terutamanya di negara yang beriklim tropika dan subtropika. Mengikut kajian, nyamuk Aedes kerap dijumpai di tempat sejuk dan iklim yang sederhana. Aedes tinggal di habitat berhampiran dengan manusia. Adalah penting untuk memahami kitaran hidup nyamuk Aedes bagi mengawal kewujudannya. Seperti serangga lain, Aedes juga mempunyai metamorfosis lengkap, iaitu telur, larva, jentik-jentik dan peringkat dewasa. Kitaran hidup nyamuk Aedes dari telur menjadi nyamuk dewasa hanya mengambil masa selama 7 hari. Mengawan. Nyamuk jantan hanya hidup beberapa hari selepas mengawan dan makan jus tumbuhan sehingga mati. Nyamuk betina yang sedang bertelur memerlukan 1 hingga 3 gigitan darah bagi memastikan telur mereka matang untuk bertelur. Setiap gigitan darah mengambil masa 2 atau 7 hari untuk dihadam. Nyamuk betina boleh menghasilkan sehingga 200 telur. Bilangan telur yang dihasilkan bergantung kepada gigitan darah yang diperoleh. Setiap nyamuk betina mampu bertelur 5 kali sepanjang hidupnya. Nyamuk betina selalunya bertelur di kawasan yang berair. Pada peringkat permulaan, telur akan berubah menjadi hitam berkilat. Telur nyamuk boleh bertahan sehingga berbulan lamanya. Apabila kekal lembap,
telur akan menetas menjadi jentik-jentik selepas 2 atau 7 hari, bergantung kepada cuaca dan suhu persekitaran. Jentik-jentik. Jentik-jentik tergantung di permukaan air, di mana sifon, iaitu alat pernafasannya, terletak di bahagian bawah badannya. Jentik-jentik hidup dengan memakan alga dan mikroorganisma yang berada di permukaan air. Jentik-jentik akan berubah menjadi nyamuk dewasa dengan pantas melalui 3 peringkat. Jentik-jentik berada pada peringkat keempat dalam masa yang lama dari peringkat sebelumnya dan selalunya mengambil masa 3 hari. Jentik-jentik boleh hidup sehingga sebulan jika berada pada keadaan sejuk. Metamorphosis. Selepas tempoh matang, peringkat keempat akan menjadikan jentik-jentik sebagai nyamuk dewasa. Pada peringkat ini, nyamuk tidak makan. Mereka mengambil masa 2 hari untuk matang sepenuhnya. Pada masa ini, nyamuk akan mula mempunyai kaki, sayap, mata dan bahagian mulut yang digunakan untuk menghisap darah. Berikut merupakan paparan slide yang menunjukkan kes-kes denggi yang melibatkan kawasan sekitar Malaysia yang semakin meluas hari demi hari. Kes-kes ini melibatkan demam denggi yang semakin teruk dan menular dalam kalangan masyarakat kita. Kita harus jadikan kes ini sebagai iktibar dan titik mula untuk kita berubah ke arah kehidupan yang lebih sihat, supaya kita terhindar daripada penyakit berjangkit ini. Cikgu juga menyediakan statistik demam denggi berdasarkan sumber berita yang dapat kita ambil dan lihat, dengar, supaya kita dapat muhasabah diri kita, supaya kita menjadi seorang murid yang bertanggungjawab dalam menjalankan kehidupan kita sebagai seorang yang bebas daripada penyakit ini. Kita juga boleh menjadikan penyakit ini sebagai satu permulaan kepada kita untuk berubah. Kes demam denggi terus menunjukkan peningkatan dengan sebanyak 23,630 kes direkod di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga 28 Februari berbanding 16,053 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya memaklumkan bagi tempoh itu juga jumlah kematian meningkat kepada 62 orang daripada 29 orang tempoh sama tahun lepas. Selangor terus mencatatkan jumlah kematian tertinggi 34 kematian dengan 13,866 kes. Ia diikuti Perak, Johor, Kuala Lumpur dan Putrajaya manakala Pulau Pinang di tempat kelima. Dr. Hilmi berkata usaha menangani wabak itu akan terus diperhebat termasuk menggempur tapak-tapak pembinaan di seluruh negara yang menjadi kawasan lazim pembiakan nyamuk Aedes dan merupakan pembawa kuman denggi. Selain kompaun, tindakan tegas akan diambil termasuk mengheret mereka yang mengabaikan aspek kebersihan untuk dakwa di mahkamah. Dalam pada itu, orang ramai disaran mengurangkan kegiatan luar pada musim kemarau bagi mengelak risiko serangan strok haba. Dalam keadaan cuaca kering, orang ramai perlu minum air kosong secukupnya bagi mencegah dehidrasi yang boleh memberi kesan sampingan terhadap kesihatan. Beliau menyarankan meminum air kelapa muda yang merupakan minuman isotonik dan mempunyai elektrolit cecair yang sama dengan cecair sedia ada dalam tubuh badan manusia. Sudah pasti seperti yang kita sedia maklum, demam denggi merupakan penyakit yang berbahaya. Ia akan memberikan kesan kepada diri kita sebagai seorang manusia atau seorang masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, mari kita lihat kesan akibat demam denggi kepada diri kita. Macam manalah aku boleh kena demam denggi? Sakitnya. Serik, hapus Aedes, cegah denggi. Macam mana?
Jaga kebersihan persekitaran rumah. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk memastikan kita atau keluarga kita selamat daripada penyakit ini, kita perlulah mengetahui tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes supaya kita lebih prihatin dan lebih bertanggungjawab terhadap diri dan keluarga kita supaya kita terhindar daripada penyakit ini. Situ, rumah tu. Oh! Wah! Bagusnya tempat ni. Hoi, kau tengok tu. Banyaknya air bertakung. Wah! Kotornya. Wah! Aku nak pergi longkang tu. Aku cop tinting kosong tu. Kita orang pergi dulu. Bye. Tak apalah, aku cari tempat lain. Baiklah murid-murid, bagi memastikan kita dapat menyelesaikan masalah atau menghindari daripada penyakit demam denggi ini, cikgu ada menyenaraikan beberapa langkah yang dapat diambil oleh kamu semua supaya kita dapat mencegah penyakit ini daripada terjadi kepada diri kita. Tuan-tuan, hujung minggu macam ni, saya dan keluarga mesti membersihkan halaman rumah. Kawasan luar rumah ni lah Aedes cepat membiak. Salur air, pasu bunga, kolam hiasan, tayar terpakai. Dalam rumah pula, dulang alas peti sejuk, pasu bunga, kolam mandi, tempayan air adalah tempat Aedes bertelur. Sebab tu, jangan lupa masukkan racun pembunuh jentik-jentik. Selamat! Bila rumah kita bersih, tak ada can lah Aedes nak membiak. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Habislah aku. Mana lagi aku nak bertelur? Jangan bunuh aku. Jangan. Cegah Aedes. Cegah denggi. Sama-sama kita hapuskan Aedes. Ingat, Sebagai seorang warga atau masyarakat yang berpendidikan, terdapat juga alternatif lain yang dapat diambil dan dibuat untuk mencegah diri kita daripada terlibat daripada masalah ini. Antara langkah-langkah lain yang dapat diambil atau diamalkan oleh masyarakat atau seorang individu ialah seperti yang sedia maklum, apabila terjadinya sesuatu kes, pihak masyarakat akan menyoalkan apakah langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk menangani sesuatu masalah itu. Oleh itu, langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan adalah seperti dalam paparan berita yang akan dilihat sebentar nanti. Malaysia perlu membangunkan suatu teknik atau mekanisme berkesan bagi mengesan virus denggi dalam badan individu. Menurut Profesor Sazali Abu Bakar, pakar denggi Universiti Melaya UM, ia bagi memastikan virus denggi dapat dikesan dengan segera dan sekaligus mengurangkan penularan wabak melalui individu yang sudah dijangkiti. Sazali berkata lebih banyak kajian perlu dilakukan bagi mendapatkan kaedah yang paling berkesan dalam mengatasi wabak denggi. Mengenai kaedah semula jadi bagi mengurangkan denggi seperti penggunaan nyamuk gajah atau tokso, beliau berpendapat cara berkenaan kurang berkesan dilakukan di Malaysia.
Dan untuk menghapuskan larva tu, kita sendiri mesti membela nyamuk tokso tu sendiri. Maknanya kita ada bekas air. Dan jika sekiranya kita banyak menyebarkan bekas takungan air di dalam komuniti, itu mungkin menimbulkan masalah yang lain. Jika sekiranya tokso rangkaitis itu sendiri mati atau disebabkan oleh jangkitan bakteria dan sebagainya. Dan kita akan menghadapi masalah takungan air yang berleluasa di dalam komuniti. Jelasnya sikap tidak peka terhadap bahaya denggi menyebabkan kebanyakan golongan muda berusia 15 hingga 30 tahun paling mudah terdedah dengan wabak itu berbanding golongan lebih berusia. Jelasnya pembangunan vaksin denggi sudah lama diketengahkan, namun sehingga kini belum ada vaksin yang sesuai digunakan. Ia berikutan setiap vaksin yang dibangunkan mempunyai kelemahan tersendiri. Sazali merupakan salah seorang panelis dalam simposium denggi bersempena Kongres Perubatan Tropika dan Parasitologi ASEAN ke-6 di Ibu Negara. Terdapat pelbagai kesan yang terjadi akibat daripada kes demam denggi, tetapi kesan yang paling ketara adalah terhadap tubuh badan kita yang akan menjejaskan sistem dalam tubuh badan, seperti yang ditunjukkan dalam klip video berita ini. Baik, siapa sangka kuman denggi mampu menjejaskan sistem otak. Dan itu pengalaman menakutkan Muhammad Abdul Majid 3 tahun lalu apabila membawa anaknya ke hospital selepas 2 hari anaknya mengadu sakit kepala dan demam. Muhammad Abdul Majid, 70 tahun, pada mulanya menyangka anaknya yang berusia 16 tahun sekadar demam biasa. Selepas diperiksa, doktor mengesahkan anaknya Azman diserang denggi. Ngadu waktu selama lebih kurang 2 minggu. Kemudian maka dia basuh pulih lah. Kemudian basuh apa, bila dia nak pulih, agak pulih, dia jadi pemikiran dia tu tak betul. Jadi doktor hospital besar kata dia cek tukar apa ni, panggil doktor Baria mental jiwa di kemudian dia bawa kita dengan anak Azman ni pergi ke wak jiwa lah. Tekanan darah yang tinggi serta suhu badan meningkat dipercayai punca masalah itu. Proses rawatan mengambil masa 6 bulan. Selain rawatan moden, Azman turut menjalani rawatan tradisional. Walaupun Azman pulih, namun tidak secergas dahulu dan lemah pemikiran. Terdapat pelbagai tanda yang dapat kita kenal pasti sebagai punca kepada penyakit demam denggi. Antara tanda-tanda yang dapat kita lihat kepada diri kita atau masyarakat supaya kita dapat kenal itu adalah tanda sesuatu penyakit demam denggi dan kita dapat mengambil langkah seterusnya agar mencegah daripada penyakit itu terus menular ialah denggi. Adakah anda prihatin? Saya prihatin. Saya prihatin. Saya prihatin. Kami prihatin. Anda bagaimana? Jom gempur Edis. Baiklah murid-murid, secara kesimpulannya apa yang dapat cikgu sampaikan di sini ialah demam denggi merupakan sejenis penyakit jangkitan virus yang menyebar melalui gigitan nyamuk.
Jangkitan ini ialah satu jenis virus yang akan memberi imuniti terhadap jenis virus itu saja. Jika individu tinggal di kawasan jangkitan denggi, mereka dijangkiti lebih dari sekali seumur hidupnya. Jadi kita sebagai masyarakat yang prihatin, kita perlulah menghindari diri kita atau masyarakat atau memberi panduan atau galakan supaya mereka mengamalkan gaya hidup sihat supaya